ini juga. Sekejap. Okey, so kita tengok ulang kaji tentang taburan kepalang kalian. Soalan pertama, Raja 1 menunjukkan taburan kepalang kalian bagi anak perempuan dalam sebuah keluarga. So kalau kamu masih ingat tadi cikgu pernah beritahu kamu nombor terakhir ini memberitahu kita berapa kali kita cuba. Dan awak boleh gunakan kumpulan 1 ataupun kumpulan terakhir ini untuk cari nilai kepalang kalian berjaya ataupun kepalang kalian gagal. Kalau untuk soalan ini, kepalang kalian berjaya ialah kepalang kalian dapat anak perempuan lah. Kepalang kalian gagal ialah kepalang kalian dapat anak lelaki. Okey. Soalan pertama, cari nilai M. M di sini. So ini berkaitan dengan kepalang kalian. So kawan kamu pergi buatlah jumlah kepalang kalian sepatutnya sama dengan 1. Okey. So inilah tempat awak diberi markah kaedah, jumlah kepalang kalian sama dengan 1. Kemudian awak selesaikan tapak jawapan dia. Okey. Cikgu cek jawapan saja. Awak selesaikan tapak jawapan dia. Tapaklah markah jawapan. Okey, soalan B, cikgu tanyalah kepalang kalian mentapak anak perempuan. So pilihan kamu boleh pakai depan, boleh pakai belakang ya. Tengok mana satu lebih senang. Senang untuk kalau perempuan maksudnya berjaya, senang untuk tapak P. Kawan kamu pilih depan ya, dipilih depan 0.1/81. So kita tahu A kita ialah 1, N daripada kita jadual kita tahu 4 dan kita tahu ini 1/81. Okey. Hania ini ini tolong buat kurungan. Nasibkan di bawah ini awak buat tak jadi masalah lah. Tapi kalau boleh buat kurungan ya. So kita nak cari P, maka kita tukar Q kepada 1 tolak P lah. So kawan kamu pilih ini. Boleh. Kalau siapa nak pilih yang belakang punya bila ialah A sama dengan 4 punya pun boleh ya. Tak kisah. Jawapan betul aja. Okey, tapi di sini cikgu di sini cikgu akan bagi markah kepada kamu. Okey, lepas tu kita akan tengoklah ya. 4C0 ialah 1. Apa-apa bila kuasa kosong juga 1. So kita tinggal ini 4 tolak 0, 0. Soal tapak ini. Okey, dalam matematik apa-apa darab 1 tak ada lah. Okey, tak ada. Kenapa 1 tolak P jadi P kuasa 4 dia? Silap tu teacher. Saya buat time malam jadi tak betul tu. Okey, so sepatutnya tak apa. Sepatutnya ada 1 tolak lagi kan? Ke awak kembang ke dalam? 1 kuasa 4 lepas tu. Okey, satu ini tak boleh darab ke dalam sebab sini ada kuasa. Tapi seluruh ini bila kita darab 1, dia akan tapak dia balik. So dalam matematik kan, apa-apa bila darab dengan 1 tapak dia balik. So kalau cikgu buat ini, cikgu tapak macam ini. Lepas tu kuasa 4 ini kita tak kembangkan. So apa yang kita akan buat ini 1 tolak P. Kemudian kuasa 4 kita pindah jadi punca kuasa 4. Soal tapak 1/3. Sebenarnya ada tanpa tolak. Tapi sebab kepalang kalian tidak mungkin penilai negatif, maka tolak tak payahlah, kita boleh abaikan. So apakah jawapan P? 1/3 tambah 1. Tolak 1. 1/3. Tak kira lagi. 2/3. Berapa? 2/3. Tak betul. Semula. Okey. Kalau siapa tak boleh, sebenarnya boleh tekan kalkulator. Sebab kalau kamu tengok pemarkahan di sini dan bawah. Sebenarnya sampai sini awak boleh tekan kalkulator. Okey, ini. Macam kita nak pindah. Awak nak pindah 1 ke pindah P? Pindah 1. Pindah 1. So sini masih ada tolak P. So ini 1/3 tolak 1. 1/3 tolak 1? Negatif 2/3. Tadi awak cakap betul, sorry. So kita dapat P sama dengan 2/3. Sorry. Tadi awak cakap betul, cikgu tengok atas sini. So tapak jawapan dia sepatutnya 2/3. Okey, soalan ini awak nampak lebih susah sebab tadi awak pilih 4C0. Kalau awak pilih sebelah sini awak pilih sebelah sini lebih senang sebenarnya. Okey, cikgu buat semula pula kalau kita pilih sebelah sini Kalau pilih sebelah sini maksudnya kita pilih A kita ialah 4 lah. So awak akan buat 4C4 P kuasa 4 1 tolak P 4 tolak 4 sama dengan
16/81. Okey? Ini awak pakai kosong punya, cikgu pakai 4 punya. Kenapa cikgu pilih benda ini? Sebab ini, 4 tolak 4, Kosong. kosong. Apa-apa bila kuasa kosong? 1. 1. Maka cikgu akan dapat pertama ini jadi 1, ini jadi P kuasa 4, ini jadi 1. Kamu nampak tak? Ini dengan ini kan lebih senang. Tapi tak ada masalah, jawapan serupa sahaja. Okay? So, bila saya buat P kuasa 4 sama dengan 16/81, cuba awak cari nilai P sama tak dengan 2/3? Sama-sama. Sama. Okay? So, sebelah sini lebih senang. Tapi dalam exam sebenarnya bila awak sampai sini, awak boleh terus bagi jawapan sahaja. Boleh. Dari sini, terus pergi kepada jawapan. Maksudnya awak tekan calculator, shift calculate lah. Boleh Okey, kalau sesiapa ada apa nak tanya boleh terus potong saja tanya saya. Kalau kita cikgu angkat kamu faham saja. Okey, soalan 2. Okey, tadi Hanam punya jawapan So cikgu kata 2 daripada lampu yang dihasilkan oleh sebuah kilang adalah rosak. So cikgu nak beritahu kepalang kalian lampu rosak ialah 0.02 0.02. Okey, cari bilangan lampu yang perlu disemak supaya kepalang kalian sekurang-kurangnya 1 rosak. So yang berjaya punya memang rosak lah. Okay? So rosak 0.02, kalau elok ialah 0.98 lah. Okey, di sini kata sekurang-kurangnya 1 rosak. So sekurang-kurangnya 1 rosak kalau kita ikut ayat ini. Okey, kita ikut ayat ini maksudnya 1, 2, 3 dan seterusnya. Dan oleh kerana terlalu banyak dan cikgu pun tak tahu bila nak berhenti. Kalau cikgu tahu berapa nak berhenti, cikgu sudah ada jawapan. So apa yang kita akan buat, kita akan pakai teknik tolak lah. Yang kita tak nak satu saja. Yang kita tak nak satu saja, yang kosong saja kita tak ambil. Yang belakang semua ambil. So kita ambil ini, so kita buat 1 tolak PX sama dengan kosong. Daripada kita nak pergi tambah semua di belakang. Dia kata dia lebih daripada 0.95. So kawan kamu masuk formula. Okay, sampai sini betul. Okay. Lepas itu 1 tolak NC kosong ialah 1, tak payah tulis lah. Ini pun macam tadi yang punya cerita. Ini. 0.02 kalau kuasa kosong pun 1. So sini tak payah tulis, sini tak payah tulis, tinggal ini. 0.98 N tolak kosong. N tolak kosong sebenarnya kalau awak boleh kira, awak boleh terus ringkaskan. Kawan kamu tak nampak sampai sini baru dia ringkaskan pun tak ada masalah. Lebih daripada 0.95, betul. Lepas tu pindah 1, betul. Okey. Sini kenapa ubah tanda, Hanan? Hanan, kenapa awak ubah tanda? Hanan? Hanan punya soalan jawapan kan? Hanan? Kenapa awak ubah tanda? Negatif. Ya, okey. Kita ubah tanda sebab kita buat kerja bahagi nombor negatif. Ni. Ya. So sini betul. Tak semestinya salah, cikgu tanya aja. Okey. So lepas tu kalau kamu tengok ini, apa yang kita boleh buat ialah kita logalimakan kedua. Kenapa tiba-tiba ini ada log, ini tak ada log? So sepatutnya kita buat ini kita logalimakan kedua-dua belah. Bawah tu teacher. Tapi ini you sudah ada. Saya rasa inilah. Okey, awak bawa turun sini atau tinggal log saya rasa. Next step tu ada log. Lepas itu datang balik. Tapi tak boleh. Sini sepatutnya sudah tulis. Sini sepatutnya sudah tulis log. Boleh So awak dapat benda ini. Okay, lepas tu mana dapat 148.28? Mana bawa log 0.98 tu. Jadi apa? Tanpa tolak darab bahagi. 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 Okey. Cuba awak tekan kalkulator. Ini aja. Log 0.98. Apa jawab nilai dia?
Log setakat yang cikgu highlight kuning saja. Log 0.98 apa nilai dia? Negatif 8.77 kali 10 kos Negatif 8 0.77. 0.77. Okey, tak apa belakang. Okey, yang cikgu nak highlight di sini, okey, ini pergi ini perlu tak awak ubah tanda dia? Mana teacher? Baris sini, N log 0.98 kurang daripada log 0.05. Bila sampai bawah ini, tindakan awak ialah bahagi log 0.98 kan? Dan cikgu tadi suruh awak cek, log 0.98 nilai dia ialah negatif 8.77. So soalan saya, perlu ubah tanda tak? Perlu. Perlu. Boleh So ingat di sini bila awak buat kerja bahagi logaritma, kita biasanya tak nampak benda itu positif ke negatif. So tolong tekan kalkulator untuk cek dulu. You sebenarnya tengah bahagi nombor positif kan awak bahagi nombor negatif. Dia tak macam ini. Ini kita nampak jelas kita bahagi negatif. Ataupun kita ubah semua tanda dia. Untuk log tak jelas so simbol ini sepatutnya lepek besar. Boleh Lepas tu you belum jawab soalan saya. Soalan saya tanya, apakah bilangan lampu yang perlu disemak? Takkanlah awak nak semak 148.28 lampu. So, bilangan lampu yang perlu semak, berapa jawapan kamu? 1/8. Simbol ini lebih besar. Simbol ini lebih besar. Adakah 148 lebih besar daripada 148.28? 1/9? Ya, 149. Okay. Ini lebih kurang sama dengan awak belajar dalam tajuk pengaturcaraan linear. Bila awak pilih jauh atau benda lebih besar itu, kamu ingat kita bukan buat round off tau. Okay, 148.28 cikgu tahu kalau round off ialah 148. Tapi bukan buat round off sebab kita kena pilih nombor itu lebih besar daripada dia. So kita terpaksa ambil 149 dan bukan 148. Sebenarnya soalan ini ada cacat sikit. Dia sebenarnya kena tanya bilangan minimum bilangan minimum lampu yang perlu disemak. Okay? Kalau tidak 150 pun betul, 151 pun betul. Okay? Ada cacat sikit lah. Okay? Sepatutnya cikgu tanya bilangan minimum lampu yang perlu disemak. Boleh? So jangan tertinggal jawapan ini awak belum jawab soalan. Ini jangan lupa besar sikit. Tak habis jawab soalan boleh? Itu soalan 2. Ada apa terus tanya saya jangan keep quiet aja. Apa yang tak faham ke? Yang perlu cikgu terangkan lagi ke? Ada? Okey, kita pergi kepada soalan 3. Okey, soalan 3 Irene Okey, S ialah pemboleh ubah rawat secara ini. So awak kena fahamlah Min 36 ialah variance. So nanti bila awak pakai itu sisihan piawai ialah 6 dah. Okey, betul lah cikgu nampak 6. Okey, cikgu kata bila S. Kalau nampak S itu maksudnya dia belum dalam piawai. Piawai dia akan pakai Z. S kurang daripada 8 sama macam ini. So apa yang awak perlu buat? Okey. Yang cikgu pagi ini ialah kepalang kalian. Okey, kejap Ni ada silap sikit Yang cikgu pagi ini ialah kepalang kalian. Okey. Bila awak buat benda ini, benda ini ialah skor Z kita. Skor Z bila sama dengan kepalang kalian kita? Skor Z ialah skor Z, kepalang kalian ialah kepalang kalian. Ayah. Okay. Kepalang kalian ialah kepalang kalian. So soalan ini salah cara buat salah. Dia bukan ini. Kita ada kepalang kalian. So kita perlu cari skor Z dia dulu. Okay. So sepatutnya soalan ini ada kerja ini lagi. Okay. So cikgu ubah kepada Z. So ini yang kawan kamu buat. 8 tolak min bagi 6. Sama dengan 0.6591. So,
kepalang kalian dia 0.6591, bukan dia ini 0.6591 Okey, Irene. So kita nak tapak kawasan dia dulu sebab nak tahu macam nak baca sifir kan. Okey, sini simbol lepek kecil. So cikgu akan lorek kiri ke kanan? Kiri. Okey, cikgu akan lorek kiri. Kawasan saya besar ke kecil? Besar. Besar. So cikgu sepatutnya letak garis saya di tempat pertama ini ke letak garis saya di tempat kedua ini? Supaya saya lorek kiri dan benda itu besar. Tempat kedua. Okey, tempat kedua. Sekejap ya, bagi saya lorek kejap. So, ayat ini sebenarnya nak kata kawasan berlorek ini, sebab inilah kepalang kalian, ialah 0.6591. Inilah skor kita. So, macam mana kita nak cari sifir? Adakah kita terus cari 0.6591? Tak. Tak, kita akan cari apa? 1 tolak 0.6591. Kita akan cari kawasan ini iaitu 10.6591. Apa nilai dia? Kosong 0.3409. Okey, 0.3409. Kemudian kita cari dalam sifir 0.3409. Jawapan dia berapa? Okey, kita dapat nombor yang cantik kan? 0.41. Okey. So inilah sama dengan 0.41. Okey, cikgu nampak di sini pula. Okey, tapi salah tanda dia. So cara penulisan kamu penting sepatutnya di sini awak kena tulis ini sama dengan ini. So kalau awak tulis macam ini baru cikgu boleh kata betul. Kalau awak buang simbol kepalang kalian tu cikgu tak boleh bagi awak betul. Okey, lepas itu bila kita baca sifir baru simbol kepalang kalian itu hilang. Tapi kenapa ada negatif di sini? Silap teacher. Okey, so itu sebabnya cikgu kata awak kena lukis gambar raja. Awak kena lukis gambar raja baru nampak perlu letak negatif ataupun tidak. Okey, tapi satu cara lagi awak boleh semak ialah awak cuba pakai kalkulator. Okey, lepek kecil maksudnya kita akan pakai P kan? Awak boleh keluarkan kalkulator, awak tekan P punya, cuba tengok P untuk 0.41 ke P untuk negatif 0.41. Awak dapat nombor ini. Cuba pakai kalkulator kita cek. Boleh? Maksud saya macam ini. Khasnya untuk siapa cikgu saya tahu buat tapi saya selalu salah. Tak tahu nak letak negatif ke nak letak positif. Tak tahu mana satu. Sorry, ini kecil. Okey. Kalau itulah masalah awak, apa salahnya awak keluarkan kalkulator, awak tekan. Okey, awak tekan. Okey, kejap mod steady state distribution. Okey, cikgu tekan 1, cikgu ceklah 0.41. Cikgu dapat nombor ini. Kalau cikgu bubuh negatif, -0.41, cikgu dapat nombor lain. So itu pun satu cara untuk kamu tahu nak letak negatif ke tak nak letak negatif. Tapi kalau sampai tahap cikgu saya pun tak tahu 0.41 itu datang dari mana, cikgu tak boleh tolonglah. Tapi kalau setakat cikgu saya selalu confuse. Bila nak letak negatif, bila tak nak letak negatif. Awak boleh pakai kalkulator cuba tekan. Okey, simbol ini lebih kecil. Saya sepatutnya pakai P. Kemudian saya semak. Kalau nombor positif, kalau nombor negatif. Siapa dapat nombor ini? Siapa dapat nombor ini, siapa betul lah. Okey, itu satu cara. Kalau tidak sayanglah maka hilang. 2 maka akan hilang di sini. Boleh So, di sini tak ada negatif lah sepatutnya lah ya. Okey. So, cikgu balik ke sini ya. So, kita kira balik lah. Sini tak ada negatif. Sini tak ada negatif. Kau kira semula jawapan kamu? Negatif 5.54. Negatif 5.54. Dia ada 5.54 teacher. Oh, sini negatif 5.54.
So min kita 5.54. Okay. Boleh ya? Okay. Ya? Ada apa lagi nak tanya tentang ini? So penulisan ini penting ya. Tulis ini dulu baru tulis ini. Kalau tidak awak jangan tulis ini, awak terus tulis ini, kemudian tulis bacaan daripada sifil. Hanya itulah ya, positif negatif kenapa hati-hati. Okey, kita pergi kepada soalan 4. Okey, kita dapati bahawa setiap 10 biji apple dalam sebuah kotak 2 rosak. So sini dia nak bagi kita kepalang kalian. Bukan kata kotak itu ada 10 biji apple, sebab dia kata setiap 10 biji. Okay? So kepalang kalian kita dapat rosak ialah 2/10 lah. 2/10 maksudnya 0.2. Okay? So 0.2 ialah untuk rosak punya. Yang elok punya 0.8 lah. Okay? Okay. Kenapa kawan kamu kali ini pakai P? Sebab kalau kamu tengok soalan minat sekurang-kurangnya tidak rosak. Ataupun elok. Ataupun kalau pakai istilah dia tidak rosak. Okay. Sebab minat dia ialah tidak rosak, maka tidak rosaklah yang dianggap sebagai berjaya. Okay. So lepas itu dia kata kita ambil 7 biji aja, maksudnya kita cuba 7 kali lah. Cari kepalang kalian sekurang-kurangnya 6. So hati-hati ya kalau ada perkataan sekurang-kurangnya, maksudnya jawapan kita mungkin lebih. So selalu fikir dulu, 6 boleh ke tak boleh? 6 boleh. Next awak akan fikir, nombor tu makin lama makin besar kan, makin lama makin sikit. Sekurang-kurangnya 6. Itu bahasa kamu saja. Sekurang-kurangnya 6 maksudnya makin lama makin banyak. So kawan kamu ambil 7. Kenapa berhenti di 7 sahaja? Tidak pergi buat 8 akhir? Kenapa awak berhenti di 7? Sebab pukul 8? satu sampel dia 7 je. Sebab sampel hanya 7. Sebab satu sampel dia 7. Ya, okay, betul. Sebab sampel hanya ada 7 saja. Bila kita fikir makin lama makin banyak itu, kita tengok kita semua ada berapa. Sampel ada berapa. Kalau makin lama makin kurang punya, kamu jangan lupa kita berhenti bila sampai kosong. Okay, so kita masuk formula. Okay, masuk formula. Kena beritahu orang apa yang awak masukkan. Lepas tu baru bagi jawapan. Okay. Kena tunjuk formula baru boleh bagi jawapan. Jangan terus terus pergi kepada jawapan. Nanti tak dapat markah kaedah. Okay, itu soalan 4. Nanti baru slow semak salin kalau belum tak dapat betul lah. Okay, kita pergi kepada soalan 5. Kepalang kalian bahawa seorang pelajar memiliki kalkulator saintifik dalam sebuah kelas ialah P. Berapa nilai P tak tahulah. Tapi kepalang kalian ada ialah P. Kemudian cikgu bagi min dan sisihan piawai. So kalau kamu ingat ini soalan kepalang kalian. Cikgu tanya min dan sisihan piawai. Maksudnya dia tak lari daripada formula ini. Min sama dengan MP dan sisihan piawai sama dengan punca kuasa 2 MPQ. Okay? Benda ini tidak diberi dalam exam Tidak diberi dalam exam. So pastikan awak ingat ada 2 rumus ini. Soalan taburan kepalang kalian. Lepas tu ada, dan ini adalah kepalang kalian binomial. Kepalang kalian binomial, jangan salah. Kepalang kalian binomial. Sebab awak tak nampak perkataan normal kan? Okay? Kepalang kalian binomial. Lepas tu awak nampak perkataan mi. Awak nampak perkataan sisihan piawai. So biasanya inilah 2 rumus akan digunakan. Okay? So soalan pagi min 18, sisihan piawai punca kuasa 2 7.2. So silatlah boleh sebab ini bukan taburan normal. Ini bukan taburan normal. Ini satu contoh. Awak langsung tak ingat kewujudan rumus ini. Oh, tadi cikgu punya ulang kaji pun tak cukup tak ada ini. Nanti kena tambah balik. Okay, so sepatutnya ada ini So ini tak cukup lah. Tak betul. Okay, so sepatutnya ialah kita buat inilah. MP sama dengan 18. Kemudian sisihan piawai MPQ sama dengan punca kuasa 2 7.2. Kemudian kita sambung. Okey, Afiq boleh sambung kalau macam ini. Yang set tu boleh buang. Okey, set itu boleh buang. Lepas tu Q tu boleh tukar ke dengan P? Q itu nak tukar ke satu tolak P. Boleh? Boleh?
Q itu kita tukar kepada 1 tolak P, boleh? Lepas tu darab yang P tu masuk dalam. PQ itu, NP tu tukar kepada 18. okey, Nampak. MP itu kita tukar kepada 18. Okey. Boleh manual pun ataupun boleh terus tekan kalkulator. Bagi saya cikgu jawapan. Okey, sekejap. Okey. P sama dengan 0.6. Okey, 0.6. So itu jawapan dia lah. Okey. Okey, lepas tu jika 10 orang pelajar dipilih secara rawat, cari kepalan kalian tepat 6. Okey, kita memandang 6 saja. 6. So masalah ialah ini silap ajalah. A awak silap tapi awak boleh dapat markah kaedah. Okey. So ini saja silap awak sebab ini salah menyebabkan awak salah. Tapi betul jugalah kalau saya tak erti buat A, saya buatlah sesuatu. Saya buatlah sesuatu sehingga saya dapat satu jawapan. Cikgu ganti di sini sekurang-kurangnya di bahagian B awak dapat markah kaedah walaupun mungkin markah jawapan orang tak bagi. Okey. Bagi saya sebenarnya awak punya B okey salah hanya sebab A awak salah. So kira balik apa jawapan dia? Sudah? Belum? 0.2508. Okey, boleh ya. Jangan lupa tajuk ini ialah kebanyakan masa melibatkan nombor kecil. So kalau nombor tu tak putus 4 angka peti bukan setakat 4 tempat perpuluhan tau. 4 angka peti. Okey, itu soalan 5. Okey, kita pergi kepada soalan 6. Okey, jisim ayam dalam sebuah ladang ternakan. Ini taburan normal kan. Tengok, kalau taburan normal dia mesti cakap. Normal min dia 1.55, nanti cikgu tengok formula ada 1.55, sisian piawai dia 0.3. Okey, cari jisim ayam kalau skor piawai dia, maksudnya Z dia ialah negatif 0.2. So kita pakai formula sajalah, ini tak ada kaitan dengan kepalan kalian langsung Dia bagi kita skor Z iaitu negatif 0.2, dia tanya jisim ayam, maksudnya dia nak apakah skor X. So kita masuk ke dalam formula, kita kira dapat jawapan dia. Soalan 6. Okey, kita dapat jawapan dia. Okey. Lepas tu cikgu tanya peratus ayam yang jisimnya lebih daripada 1.34. So kalau cikgu tanya ke peratus ada kaitan dengan kepalan kalian. Sebab bila kita dapat jawapan kepalan kalian, okey contohnya cikgu tak cek lagi Bila kita dapat jawapan kepalan kalian, kita darab 600, kita boleh dapat kepalan kalian. Dapat peratus. Okay. So bila soalan bagi kita soalan tanya peratus sebenarnya sama juga kalau soalan tanya kepalan kalian. Di mana kita ubahlah. Kita ubah. Darab 100 untuk tulis dia dalam peratus. Cikgu nak dia lebih daripada 1.34. Okay. So mula-mula kita tukar kepada piawai punya. So awak dapat nilai ini. So untuk dapat jawapan ini soalan siapa? Akhir, awak pakai P ke awak pakai A untuk dapat jawapan ini? Pakai Simbol R. macam ini. Okey. So untuk dapat jawapan ini untuk dapat jawapan ini bila kita tekan kalkulator kita pakai A Kita pakai A. Okey. So kita dapat jawapan ini, lepas tu dapat ini. So itu saja untuk soalan 6. Okey, kejap